Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 pada hari ini akan membentangkan kosmologi dan contoh dalam kehidupan. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta, termasuk asal-usul dan struktur dari waktu dan ruang yang berkaitan dalam alam semesta. Kosmologi membahas sejarah alam semesta dalam skala besar dan dipelajari dalam bidang astronomi, falsafah dan agama. Jadi, apa itu kosmologi? Secara etimologinya, istilah kosmologi berasal dari kata kosmos yang bermaksud dunia, aturan atau alam, dan logos yang bermaksud akal. Dalam konteks sains pula, kosmologi merupakan kajian tentang asal-usul alam semesta yang boleh diperhatikan struktur dan dinamiknya yang berskala besar, serta nasib muktamad alam semesta termasuk undang-undang sains yang mengawal kawasan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan terangkan tentang kosmologi kuno iaitu pada zaman Yunani. Dari sudut kosmologi zaman Yunani, terdapat satu kisah yang menggambarkan pembentukan alam semesta yang diceritakan oleh Hesiod. Kisah ini mengenai Gaia iaitu Dewi Bumi yang muncul dari kaos. Kemudian Gaia melahirkan dua dewa iaitu Uranus sebagai dewa langit dan Pontos sebagai dewa laut. Gaia juga telah mengahwini Uranus dan melahirkan 6 titan lelaki dan 6 titan perempuan termasuklah Kronos dan Themis. Setelah Kronos lahir, Gaia dan Uranus memutuskan bahawa tidak ada titan lagi yang boleh lahir. Anak-anak Gaia dan Uranus yang lahir kemudian adalah para Kiklops dan Hekatonchir. Kerana memiliki rupa yang mengerikan, para Kiklops dan Hekatonchir dikurung oleh Uranus. Gaia marah atas tindakan Uranus dan mengajak para Titan untuk memberontak melawan Uranus. Kronos melaksanakan perintah Gaia dan dia pun memotong alat kelamin ayahnya sendiri. Setelah itu, Kronos menjadi penguasa para dewa. Terdapat beberapa pemikir Yunani kuno yang berpengaruh dalam kosmologi. Pertamanya ialah Thales. Thales dianggap sebagai salah satu filsuf pertama yang mencuba memberikan penjelasan rasional terhadap alam semesta tanpa bergantung pada mitos atau cerita dewa. Dia berpendapat bahawa air adalah unsur dasar yang menyusun segala sesuatu di alam semesta. Seterusnya ialah Pythagoras. Pythagoras dan pengikutnya mengembangkan gagasan bahawa matematik berdasarkan struktur dasar alam semesta. Mereka mempercayai bahawa hubungan matematik tertentu dalam angka dan geometri mencerminkan hukum-hukum dasar alam semesta. Lain itu ialah Plato. Plato melalui dialog-dialognya seperti Timaeus menggabungkan elemen-elemen dari pemikiran-pemikiran para ahli falsafah sebelumnya. Bagi Plato, alam semesta diatur oleh idea atau bentuk abadi yang bersifat matematik. Akhir sekali ialah Aristoteles. Aristoteles mengembangkan pandangan kosmologisnya dalam karya Di Caelo iaitu tentang langit. Menurutnya, bumi adalah pusat alam semesta dan terdiri dari elemen-elemen dasar seperti tanah, air, udara dan api. Saya Nik Edina akan menerangkan kosmologi daripada sudut agama Kristian. Penciptaan oleh Tuhan mengikut agama Kristian adalah melalui dua Genesis. Genesis yang pertama, Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari mengikut turutan yang berikut iaitu langit dan bumi, tanah kering, tumbuh-tumbuhan dan pokok, matahari, bulan dan bintang, ikan dan burung, haiwan dan akhirnya manusia. Mengikut Genesis yang kedua, Tuhan menciptakan alam semesta dalam urutan yang berikut iaitu langit dan bumi, manusia. Dan bagi mencari pasangan sepadan untuk manusia, Tuhan menciptakan taman di Eden, pohon daripada bumi, sungai, burung dan binatang. Tetapi pasangan sepadan tidak dapat ditemukan. Seterusnya, Tuhan menciptakan seorang perempuan yang diberikan nama Hawa daripada tulang rusuk manusia tersebut iaitu namanya Adam, demi mencari pasangan sepadan untuk Adam. Penganut agama Kristian dibagikan kepada 3 iaitu konservatif, literatis dan juga liberal. Mengikut konservatif, beberapa mereka percaya bahawa Alkitab adalah firman Tuhan tetapi bukan kata-kata yang sebenar. Mereka berpendapat bahawa penulis dibimbing oleh Tuhan tetapi mereka menggunakan kata-kata mereka sendiri. Mereka berpendapat Genesis 1 dan 2 memberikan garis besar penciptaan tetapi Genesis 1 cukup fakta dan Genesis 2 dan 3 adalah kisah yang menjelaskan penderitaan dan kejahatan yang datang ke dunia. Mengikut literatis, beberapa mereka percaya bahawa Alkitab adalah firman Tuhan yang diperintahkannya. Ini bermaksud bahawa setiap perkataan dalam kitab tersebut adalah benar dan oleh itu, Genesis 1 dan 2 adalah fakta. Mereka berpendapat Genesis 1 menggariskan semua penciptaan mereka manakala Genesis 2 adalah hampir dengan hari ke-6. Mengikut liberal, sebilangan mereka percaya bahawa Alkitab adalah kata-kata mengenai Tuhan kerana penulis Alkitab adalah orang yang mempunyai pengalaman istimewa. Mereka berpendapat kosmologi Alkitab adalah kisah penciptaan alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Mereka berpendapat Genesis 2 adalah kisah penciptaan yang berbeza oleh orang yang berbeza mengenai beberapa kebenaran lain. Orang Kristian liberal menerima teori Big Bang dan evolusi.
kosmologi dari sudut Islam, bentuk alam. Dan langit itu Allah jadikan berkeadaan tinggi kokoh binaannya serta dicipta dengan penuh perhitungan yang mengagumkan. Ia dijadikan dengan penuh seimbang. Surah Al-Rahman ayat yang ke-7. Ayat ini ditafsirkan dengan langit ialah suatu yang terletak tinggi di atas. Mizan di dalam ayat membawa pengertian tawazun atau seimbangan yang mengikat dan memantapkan kedudukan objek-objek di langit serta mengawal dan memperbetulkan kedudukan pergerakan antara satu objek dengan objek yang lain supaya ianya tidak tersasut atau terbabas atau lari dari landasan atau orbit masing-masing ketika melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Allah ke atasnya. Seterusnya, kejadian alam. Tidak patut bagi matahari mendahului bulan dan tidak layak juga malam mendahului siang, dan setiap objek itu akan berjalan mengikut garis falaknya. Surah Yasin ayat yang ke-40. Ayat ini ditafsirkan dengan planet-planet di langit angkasa bergerak di atas landasan dengan lancar dan mantap. Ia berjalan di landasan falaknya mengikut jadual yang ditetapkan oleh Allah tanpa sebarang gangguan yang menyebabkan terjadinya proses siang dan malam. Tanpa pertukaran siang dan malam, nescaya pokok tidak subur, binatang tidak akan membiak dan manusia pula ditimpa musibah kelaparan. Demikianlah program alam yang telah diciptakan oleh Allah untuk umat Islam. Seterusnya, entiti alam. Dari kedua laut itu keluar mutiara dan marjan, iaitu sejenis batu permata yang sangat bernilai dan disukai ramai. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-22. Laut juga telah menyediakan berbagai jenis barangan yang berharga untuk menambah keselesaan dan keceriaan hidup mereka, seperti barang-barang perhiasan dari laut dan juga barang-barang keperluan yang lain seperti gas-gas serta petrol yang sangat bernilai dan sangat diperlukan untuk kegunaan manusia di air, di daratan hingga di akhir ini digunakan di udara dan angkasa. Keperluan yang disediakan ini banyak membantu dan memudahkan berusaha hidup manusia di dunia. Saya Nur Syalini binti Burhan akan menerangkan bahagian contoh kosmologi dalam kehidupan. Salah satu asas kosmologi iaitu General Relativity ataupun teori relativiti ini diperkenalkan oleh Albert Einstein pada 1915. Dan secara ringkasnya, teori relativiti ini meramalkan bahawa pengembangan masa ataupun time dilation dalam satu medan graviti akan bergerak lebih perlahan berbanding pemerhati yang ada di luar medan tersebut. Dan semakin pantas kita bergerak di angkasa, semakin perlahan masa akan berjalan. Masa yang dimasukkan ini merujuk kepada jam secara biologi. Contohnya degupan jantung, nafas, pergerakan dan umur kita akan jadi lebih perlahan. Antara isu hangat berkaitan kosmologi adalah mengenai halaju dan pengembangan masa lohong hitam. Seperti yang diterangkan oleh ahli fizik iaitu Kip Thorne dalam buku The Science of Interstellar. Dan berdasarkan filem Interstellar tersebut, terdapat satu plot di mana planet Miller yang mengorbit berhampiran lohong hitam iaitu Gargantua, dan 1 jam di planet Miller bersamaan 7 tahun di bumi. Jadi apa yang kita boleh katakan apabila satu jasad di angkasa itu lebih dekat dengan medan graviti yang kuat, contohnya bintang besar atau lohong hitam, jadi masa ke atas jasad tersebut akan bergerak lebih perlahan, dan ini disebabkan teori relativity Jisim dan tenaga black hole itu sendiri akan membengkokkan ruang masa seperti simulasi di atas. Black hole ataupun lohong hitam ini adalah satu tempat di angkasa lepas yang mempunyai medan graviti yang sangat kuat, sehingga kan cahaya pun tak dapat keluar melepasinya. Jadi sebab itulah black hole ini tak dapat dilihat secara mata kasar. Tetapi teleskop angkasa khas, contohnya Event Horizon Telescope, boleh kesan kehadiran lohong hitam ini dengan mengenal pasti tidak balas bintang-bintang yang sedikit berbeza dengan bintang lain apabila berdekatan dengan lohong tersebut. Seperti yang kita tahu, Prof. Madya Dr. Nur Adlika, iaitu salah seorang pensyarah jabatan fizik, pernah mengetuai satu penyelidikan dan pernah menjumpai 2 lohong hitam Sagittarius A yang paling lemah pernah dijumpai berdekatan galaksi kita. Assalamualaikum, saya Muhammad Syamil bin Hamzah. Saya akan membentangkan 7 poin kosmologi moden. Seperti mana kita tahu, kosmologi moden merujuk kepada kajian terkini mengenai asal-usul dan perkembangan alam semesta. Terdapat banyak teori yang membincangkan mengenai kosmologi moden. Antaranya adalah teori Big Bang, menyatakan bahawa alam semesta bermula dari satu titik yang panas dan seterusnya berkembang menjadi suatu bintang, galaksi dan bumi seperti terprediksi dulu pada masa sekarang. Kosmologi moden juga mencetuskan soalan-soalan yang menarik mengenai hakikat masa, ruang dan kehidupan di luar bumi. Dengan menggunakan teknologi terkini, banyak kajian terus berkembang dan membawa kita ke peringkat pemahaman yang lebih mendalam mengenai kosmologi. Dari perspektif kosmologi moden, perkembangan alam semesta banyak dibangunkan dalam kajian sains sejarah dan dianalisis secara saintifik. Hal ini kerana fahaman kosmologi Islam agak mencabar untuk difahami generasi masa kini berikutan arus revolusi 4.0. Perbandingan yang ketara antara kosmologi kuno dan kosmologi moden boleh dilihat berdasarkan 5 fasa yang antaranya adalah
Yang pertama, fasa alam fizikal, fasa kejadian galaksi, fasa evolusi kejadian alam semesta, dan fasa evolusi kejadian manusia, seterusnya fasa kesempurnaan. Seperti yang kita lihat, berikut adalah carta ahli kosmologi moden. Yang pertama sekali, alam fizikal adalah jirim, antijirim, jirim gelap dan lain-lain yang berkembang melalui proses nukleosintesis. Kian lama wujudnya exoplanet dan wujudnya evolusi kesempurnaan manusia. Fasa ini merupakan kemuncak dan seterusnya terdapat ilmu pengetahuan manusia dan ketamadunan. Ilmu ini semakin berkembang dan lahirnya pelbagai teknologi robotik. Assalamualaikum, nama saya Nadia. Jadi saya akan sambung berkaitan dengan teori kosmologi moden. Seperti yang dinyatakan oleh saudara Ifat sebentar tadi, terdapat beberapa teori dalam kosmologi moden iaitu teori keadaan, teori tidal dan teori kabut. Baiklah, teori keadaan ditemui pada kurun ke-19 dan ia merupakan teori yang kedua termasyhur. Jadi teori ini menyatakan bahawa alam semesta sentiasa dalam keadaan sama. Jadi dia begitu daripada mula sampai akhir, takkan berubah. Dan dia dicadangkan oleh Hermann Bondi, Thomas Gold dan Fred Hoyle. Seterusnya adalah teori tidal. Teori tidal pula ditemui pada awal kurun ke-20 oleh dua saintis iaitu ahli astronomi dan juga ahli geologi iaitu Moulton dan juga Chamberlain. Jadi mereka mempercayai bahawa matahari dan planet ni dah wujud sejak awal, di mana dia wujud dengan cara ada satu jisim yang dingin berlanggar antara satu sama lain dan menjadi panas. Apabila jisim tu berlanggar-langgar jadi panas, putar-putar dan bergabung, terbentuklah sebuah planet. Begitulah teori tidal. Seterusnya teori kabut. Teori kabut adalah hasil dua tokoh iaitu Kant dan Laplace, di mana Kant menemuinya pada pertengahan kurun ke-20 dan Laplace menemuinya pada akhir kurun ke-20. Mereka mempunyai pendapat yang sama di mana planet dan matahari tercipta daripada hasil gas atau asap yang berkumpul akibat tarikan graviti. Baiklah, seterusnya adalah teori letupan besar atau teori Big Bang. Teori ini merupakan teori yang paling sahih di antara teori-teori kosmologi moden yang lain yang dikemukakan oleh Lemaitre pada awal kurun ke-20, dan teori ini menyatakan bahawa ada satu letupan besar yang berlaku dan menghasilkan alam semesta kita. Begitulah. Jadi, teori ini sahih, dikatakan paling sahih kerana terdapat bukti-bukti yang ditemui oleh para saintis dan juga para saintis juga membuat beberapa model berkaitan dengan teori ini. Jadi, saya serahkan kepada orang yang seterusnya. Antara kepentingan kosmologi ialah yang pertama, membantu manusia untuk menjawab persoalan asal-usul alam. Fenomena alam yang berlaku pasti akan mempunyai punca dan asal-usul. Dan hal ini menggalakkan lagi para cendekiawan untuk mendalami bidang ini. Perkara ini secara tidak langsung dapat membantu kita untuk lebih memahami gaya pemikiran masyarakat kuno pada zaman terdahulu, sekaligus menyumbang kepada kemajuan masyarakat setempat. Yang kedua, merungkai dan menjawab tentang ciri alam angkasa dan kesannya terhadap persekitaran. Hal ini dikatakan demikian kerana alam adalah saling berkait dan mempunyai hubungan antara satu sama lain. Sebagai contoh, fenomena air pasang dan surut di laut dipengaruhi oleh kehadiran graviti bulan. Dan yang terakhir, melahirkan pelbagai metafizik berkait dengan alam semesta seperti kewujudan alam. Manusia juga dapat mengagumi kebesaran Tuhan yang Maha Bijaksana dalam mencipta alam semesta dan mengatur kehidupan makhluknya. Kesimpulannya, kosmologi merupakan satu ilmu ataupun bidang yang perlu dipelajari dan diterokai oleh semua manusia. Malaysia terutamanya perlu memperbanyakkan lagi pelibatan terhadap bidang sains angkasa supaya rakyat Malaysia sendiri tidak ketinggalan dalam menerokai alam semesta. Sekian daripada kami. Terima kasih.